Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua diberi kesihatan yang baik dan masih bersemangat untuk meneruskan PDPR dalam waktu PKPD ini ya. Baiklah, minggu ini masuk minggu ke-22. Kita bersama-sama dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 ya. Kita masih meneruskan tema yang sama, iaitu tema 3, unit 8, aspek yang akan kita pelajari juga masih aspek yang sama, iaitu aspek tata bahasa dengan DSKP yang sama 5.1.4. Cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Boleh buka halaman 52 dan kita akan sama-sama mempelajari petikan yang bertajuk Wah Seronoknya Meneroka Gua. Dalam petikan ini kita akan meneliti aspek penggunaan kata seru. Objektif pelajaran kita pada hari ini, pada akhir sesi PDPR ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami fungsi dan menggunakan golongan kata seru mengikut konteks. Kriteria kejayaan pula, murid-murid dianggap berjaya jika dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 5 tempat kosong dalam dialog dengan menggunakan kata seru yang betul dan tepat. Ingat ya, kamu haruslah boleh melengkapkan sekurang-kurangnya 5 tempat kosong dengan jawapan yang betul dan tepat. Apakah yang dimaksudkan dengan kata seru ini? Kata seru merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan. Secara ringkas, bolehlah kita katakan bahawa kata seru ini berhubung secara langsung dengan perasaan penutur. Penutur akan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa yang melambangkan perasaan yang sedang dialaminya pada ketika itu. Bagaimana kita dapat kenal kata seru ini? Biasanya, kata seru ini dapat dikenal pasti melalui penggunaan tanda seruan pada akhir ayat. Kalau sesuatu ayat itu ada tanda seruan, maka di situ terdapatlah kata seru. Bagaimana pula kita nak tahu yang mana satu kata seru? Biasanya, tanda koma akan terletak selepas kata seru. Baiklah, kita semak slide cikgu seterusnya. Untuk menjelaskan huraian cikgu berhubung dengan kata seru tadi, mari kita semak contoh ayat ini ya. Baik, dalam ayat ni ada tak penggunaan kata seru ataupun kata-kata yang menggambarkan perasaan penutur? Ada atau tidak? Ada. Di mana letaknya? Di sini. Okey, perkataan yang pertama dalam ayat ini iaitu nah merupakan kata seru. Okey, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, adakah terdapat bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa kata itu merupakan kata seru? Setiap kata seru haruslah diikuti dengan tanda koma. Kalau kamu dapat perhatikan di sini selepas penggunaan kata nah ini terdapat tanda koma. Ini merupakan ciri yang kedua. Selanjutnya, bagaimana kita nak pastikan betulkah terdapat kata seru dan betulkah ayat tersebut
merupakan ayat seru. Mari kita semak bahagian akhir ayat ini. Adakah terdapat tanda seruan? Ya, pada bahagian akhir ayat ini, kalau kamu dapat lihat di sini, terdapat tanda seruan. Maka lengkaplah ketiga-tiga ciri yang cikgu huraikan mengenai kata seru tadi terdapat di dalam ayat ini. Mari kita bincang tentang kata seru dan penggunaannya. Kamu harus ingat bahawa penggunaan kata seru ini biasanya disesuaikan mengikut emosi atau perasaan penutur. Biasanya perasaan penutur berhubung kait secara langsung mengenai pemilihan kata seru. Cuba kamu lihat emosi apakah yang digambarkan oleh wajah pada kartun ini. Baiklah, sebenarnya wajah pada kartun ini menggambarkan banyak emosi. Ya. Di situ ada emosi ragu-ragu, ada emosi was-was, ada emosi hairan, ada juga emosi curiga. Kamu lihat ya, ada banyak emosi dalam wajah ini. Jadi, walaupun dia ada banyak emosi, tapi penggunaan kata seru yang paling tepat untuk gambaran wajah ini adalah A. Secara tidak langsung, A menggambarkan gabungan emosi hairan, curiga, ragu-ragu ataupun was-was. Mari kita lihat penggunaan ayat ini pula supaya kamu dapat gambaran yang lebih jelas. Ayat yang pertama, di mana saya letakkan kunci basikal saya tadi? Nampak? Di sini terdapat unsur atau perasaan ragu-ragu ataupun was-was. Maksudnya penutur ni berasa ragu-ragu atau was-was di mana dia meletakkan kunci basikalnya. Yang kedua, mengapa pula kamu tertawa? Baik, dalam ayat ini menunjukkan terdapat unsur hairan, unsur curiga. Maksudnya ada emosi hairan di situ. Ada emosi curiga juga di situ. Kenapa? Hairan lah ya. Sebab apa? Sebab apa kawan dia ketawa? Curiga. Kenapa orang ni ketawa? Tak ada sebab. Maksudnya tak ada sebab yang sepatutnya ketawa tapi ketawa. Di situ terdapat unsur curiga, unsur hairan. Okey, yang ketiga, bukankah buku cerita ini kepunyaan saya? Terdapat unsur ragu-ragu di situ. Was-was, tertanya-tanya, hairan, curiga. Maksudnya, kata seru ini dalam penggunaannya menggabungkan emosi ini semua ya. Maksudnya kalau ada rasa hairan, kalau ada rasa curiga, kalau ada rasa ragu-ragu atau was-was, bolehlah kita menggunakan kata seru ini. Baiklah, kita semak slide yang seterusnya. Kata seru nah pula memberi gambaran tentang perasaan marah, benci, hambar, ikhlas dan perasaan yang bercampur baur. Namun demikian, kamu harus ingat ya bahawa penggunaan kata seru nah ini sifatnya agak fleksibel. Mengapa cikgu kata fleksibel?
Fleksibel di sini bermaksud penggunaan kata seru nah ini bergantung kepada nada. Nada kata seru tersebut diucapkan. Sekiranya nadanya tinggi, maka perasaan yang digambarkan oleh nada tersebut lebih bersifat negatif. Maksudnya, menggambarkan perasaan marah, perasaan benci, ya. Jadi ataupun gabungan perasaan tersebut. Manakala jika perkataan nah itu disampaikan dalam ataupun diucapkan dalam nada yang datar atau rendah, boleh jadi dia membawa gambaran perasaan ikhlas ataupun perasaan hambar ataupun sebaliknya. Mari kita semak ayat di bawah ini, contoh ayat di bawah ini supaya kamu lebih jelas tentang maksud cikgu tadi. Ya. Baiklah, ayat yang pertama, nah, ambillah wang ini dan pergilah dari sini. Baik. Kalau kamu cam di sini, nadanya agak meninggi. Ya? Nada yang tinggi. Nah, ambillah wang ini dan pergilah dari sini. Nah ini diucapkan dalam nada yang tinggi. Cikgu dah terangkan tadi, jika nadanya tinggi, sifatnya, gambaran perasaannya terkandung perasaan sama ada marah ataupun benci. Ya, jadi di sini jelas-jelas ayat yang pertama menggambarkan emosi tersebut. Mari kita lihat ayat yang kedua pula ya. Nah, rasakan pada akibat perbuatan kamu. Baik, kamu dapat tak gambaran emosi kat sini? Ada emosi marah dan benci juga ya. Nah, rasakan pada akibat perbuatan kamu. Jadi nada itu dilafazkan, ya, nada nah itu dilafazkan dengan pada yang tinggi, menunjukkan perasaan kejam, menunjukkan perasaan marah, menunjukkan perasaan benci. Baik, cuba kita lihat ayat yang ketiga pula ya. Nah, terimalah pemberian ikhlas dari saya. Ataupun, nah, terimalah pemberian ikhlas dari kami sekeluarga. Kalau kita baca ayat ni pun, ayat ni nada dia agak mendatar. Jadi, di dalam ayat yang ketiga ini, terdapatnya emosi atau perasaan ikhlas atau keikhlasan. Misalnya kita nak beri derma atau nak beri sumbangan pada orang. Nah, terimalah pemberian ikhlas dari kami. Ada perkataan ikhlas di sini. Jadi menunjukkan terdapatnya perasaan atau emosi ikhlas. Jadi nada nah ini disampaikan dengan nada yang rendah ataupun menurun. Jadi emosinya pun lebih mendatar, menunjukkan keikhlasan. Cuba kita lihat pula ayat yang keempat. Nah, saya pulangkan kembali buku cerita yang kamu pinjamkan kepada saya. Boleh jadi emosi ikhlas di sini, ya. Emosi ikhlas maksudnya memulangkan kembali pemberian atau pinjaman yang dipinjam dari orang lain ataupun boleh juga terdapat emosi hambar di sini. Atau boleh juga emosi benci kerana terpaksa memulangkan pinjaman yang diberikan oleh orang lain. Jadi kesemuanya ini bergantung kepada nada pengucapan kata seru nah. Kita semak pula perkataan atau kata seru yang seterusnya, iaitu syabas. Baik,
syabas kita gunakan apabila kita hendak meluahkan atau menyampaikan perasaan gembira, puas, memuji ataupun mengucapkan tahniah. Tengok ni gambaran ikon terbaik ataupun gambaran tam ni atau pujian yang ditunjukkan oleh tangan ni ya. Baik, kita nak semak ayatnya pula supaya awak lebih jelas. Baik, yang pertama, syabas, kamu berjaya menjadi Johan. Jadi emosi yang ditunjukkan oleh syabas ini merupakan emosi memuji atau emosi mengucapkan tahniah. Okey, yang kedua, syabas, keputusan peperiksaan kamu amat membanggakan. Di sini pun terdapat unsur pujian, unsur tahniah atau rasa gembira, ya, gembira meraihkan orang lain yang berjaya. Dan satu lagi ayat yang ketiga, syabas, cita-cita kamu hendak menjadi doktor pakar akhirnya tercapai. Baik, di situ juga terdapat unsur pujian, unsur gembira, puas serta mengucapkan tahniah kepada lawan bicara. Sebelum kita bincangkan kata seru yang seterusnya, mari kita lihat gambar ni dulu ya. Baik, lihat gambar yang kat sebelah ni. Gambar apa ni? Sebelah ni gambar kucing. Comel tak kucing ni? Comel kan? Kucing ni memang comel. Tapi kenapa rupa kucing ni macam ni? Kenapa kucing ni mulut dia terlopong macam ni atau ternganga sampai macam ni? Kemudian kenapa kucing ni matanya terbeliak macam ni? Kenapa jadi macam ni, comel? Tahu tak sebab apa? Sebab kucing ni dia terkejut. Dia rasa sangatlah hairannya dan dia juga berasa kagum. Tapi dia tak boleh nak bersuara sebab dia tak boleh bercakap macam manusia. Jadi melalui mata dia dan mulut dia lah dia gambarkan perasaan dia. Tapi kita manusia, kita boleh bercakap. Jadi, bila kita boleh bercakap, kita akan memilih kata seru yang sesuai ataupun yang bersesuaian dengan emosi kita, dengan emosi terkejut, dengan emosi kagum, dengan emosi hairan untuk meluahkan perasaan kita. Jadi, untuk mana-mana salah satu emosi ini, sama ada terkejut atau kagum atau hairan, kita boleh buat pemilihan kata-kata sama ada wah, oh ataupun amboi untuk menggambarkan perasaan-perasaan di atas. Begitulah juga perasaan-perasaan inilah ya yang dipunyai oleh kucing ni tadi. Cuma bezanya kucing ini tak dapat bersuara. Jadi raut wajah dia sajalah yang menggambarkan perasaannya. Mari kita lihat ayat ini supaya kamu lebih jelas tentang maksud cikgu tadi ya. Baik, ayat yang pertama, wah, tingginya bangunan ini. Okey, kata wah ini menunjukkan perasaan kagum, perasaan hairan ataupun perasaan yang teramat
hairan sehingga membawa kepada rasa kagum ya terhadap sesuatu perkara atau benda. Oh, begini rupanya menyelesaikan operasi bercampur ini. Ini menunjukkan perasaan terkejut. Oh, nampak? Bila kita sebut, oh, jadi mulut kita pun terlopong. Oh, begini rupanya menyelesaikan operasi bercampur ini. Maksudnya ada rasa kagum, ada rasa hairan di situ ya. Dan akhir sekali, amboi, cantiknya baju baru kamu. Menunjukkan perasaan kagum, perasaan memuji yang teramat sangat ya sehingga membawa kepada mulut pun terlopong ataupun terkandung juga perasaan hairan di situ. Baiklah, kita pergi kepada berbalik kepada isi pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku teks kamu pada halaman 52 kerana kita akan membincangkan aspek tata bahasa kata seru dengan tajuk Wah Seronoknya Meneroka di Gua. Jadi kita akan bincangkan secara ringkas mengenai petikan ini dan cikgu harap kamu sudah bersedia dengan alat tulis dan buku teks kamu. Baiklah, ini ialah petikan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Cikgu nak beri penerangan di sini bahawa terdapat perbezaan penggunaan warna di sini. Ada warna biru cair. Biru cair ini bermaksud menyatakan perasaan hairan. Kemudian terdapat juga perasaan ketika memberikan sesuatu. Nah, ini macam cikgu terangkan di dalam slide yang sebelumnya membawa perasaan yang berbagai dan akhir sekali terdapat kata seru wah. Kata seru wah ini biasanya menunjukkan kekaguman. Kemudian kamu tengok kat sini ada juga perkataan kagum ya. Baiklah, apa yang perlu kamu buat di sini, cikgu nak kamu fahamkan petikan ini. Cikgu tak nak baca sebab cikgu dah bagi penerangan yang agak mendalam dalam slide-slide sebelumnya. Petikan ini kamu baca sendiri, kamu fahamkan sendiri, kemudian cikgu nak kamu pilih kata seru yang bersesuaian untuk kamu isi pada ruangan yang kosong ini ya. Kamu baca dan fahamkan sendiri. Petikan ini tak susah, mudah saja. Kamu sesuaikan kata seru berpandukan kepada ayat. Ingat ya, bila nak isi, kamu kena fahamkan ayat sebelum dan ayat selepas untuk memilih kata seru yang bersesuaian dengan ayat sebelum dan selepas. Sebab ayat sebelum dan selepasnya menggambarkan emosi atau perasaan. Perasaan penutur ya. Okey, apa yang kamu perlu buat di sini adalah tugasan kamu yang pertama. Cikgu nak kamu tulis dalam buku nombor 1 atau buku pendek kamu tu. Ya, kamu tulis dialog atau petikan muka surat 52 macam ini. Macam biasa, tulis hari, tulis perkara, tulis tarikh dan jangan lupa tulis kemahiran. Di sini kamu salin petikan tersebut dan isikan tempat kosong sebagaimana yang telah cikgu arahkan sebelum ini. Yang ini tugasan yang pertama. Lihat tugasan yang berikutnya. Okey, tugasan berikutnya dalam buku aktiviti pada halaman 60. Baik, macam biasa jangan lupa tulis hari, kemahiran dan tarikh. Kemudian cikgu nak kamu gunakanlah perkataan yang telah diberi di sini. Ada 5
kata seru yang diberikan di sini. Pilihlah kata seru yang sesuai untuk kamu lengkapkan dialog yang ada tempat kosong ni. Kamu pilih kata seru yang bersesuaian. Ada 5 tempat kosong dan 5 kata seru. Pilih dan tulis. Kemudian sesudah kamu lengkapkan, bolehlah hantar ke Padlet cikgu ya. Cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.